Okey, soalan nombor 10 adalah soalan taman tema. Okey, kita tengok kat sini. Satu taman tema mengandungi pelbagai permainan. Sebuah taman tema mengenakan bayaran masuk RM45. Jadi bila sekali masuk sahaja RM45 dan pengunjung perlu membuat bayaran tambahan. Jadi bila masuk, bila anda masuk sahaja, anda kena bayar RM45 campur dengan apa-apa bayaran lah yang ada main. 45 campur X. Okey. Ni sekali masuk. Okey. And then purata wang yang dibelanjakan oleh 60 orang pengunjung menunjukkan nilai tidak munasabah 25. Maksudnya pekerja tu kira, maksudnya pekerja tu dapat duit untuk 60 orang tu, and then dia puratakan seorang bayar RM25. Sepatutnya sekurang-kurangnya kalau tak main kena bayar RM45. Masuk sahaja tak payah main RM45. Tapi kalau masuk dan main mungkin kena bayar 45 campur X. Tapi bila dia pekerja ni kumpul duit dan cari dia punya min ataupun purata RM25, memang tak logik lah. Patutnya mesti sekurang-kurangnya RM45. Tapi sekarang dapat seorang dah bayar RM25. Kenapa pula RM25? Jadi tak logik kat situ. Okey, dan bila dia semak balik, rupanya pekerja tu salah kira. Dia kira dengan menolak bayaran dengan yuran. Menolak bayaran tambahan dengan yuran bagi 60. Jadi maksudnya kat sini, apakah maksud RM25 ni? Kalau ikut ayat ini, menolak bayaran tambahan dengan yuran. Jadi yuran adalah RM45 dengan bayaran tambahan. Tolak X. Itu maksudnya. Bukan X tolak 45 45 tolak X. Sebab ayat ni kamu kena faham. Menolak bayaran tambahan dengan yuran. Maksudnya yuran tolak 25. Yuran RM45 tolak dengan apa-apa bayaran, dapatlah RM25. Jadi dekat sini, yang ni kita boleh dapat apakah X. Jadi RM tu saya tak tulis lah, 25 tolak 45. Jadi kita dapat sini tolak X. Tolak 20 tolak X. Jadi X sama dengan 20. Jadi maksudnya inilah bayaran tambahan yang perlu dijelaskan oleh setiap orang. Jadi 45 campur 20 jadi RM65. Sebenarnya saya skema dia gunakan kaedah yang lain. Bila saya fikirkan, kaedah yang ini lebih senang difahami berbanding dengan pengiraan dalam skema. Sebab dia kata purata. Bila purata ni kita tak payahlah nak jadikan dia sebagai benda yang lain. Sebab dalam skema dia gunakan summation X. Saya rasa summation X tu agak pening juga. Sebab dia kata purata. Sebab bila dah ada purata, kita tahu bayaran itu untuk seorang. Jadi saya rasa lebih mudah macam ni. Sebenarnya soalan ni soalan kebat 4 markah. Yang ni kena difaham dengan lebih mendalam lah. Okey, ini soalan 11 kebarangkalian. Mudah. Okey, dalam satu beg ada 4 guli putih. Jadi saya buat 4P, 3 guli merah, 3M dan 2 biji guli biru. 2 biru. Okey. Kemudian jika sebiji guli dikeluarkan secara rawak, cari kebarangkalian bukan merah. Maksudnya kebarangkalian bukan merah. Okey. Kalau merah dekat sini ada berapa? 3. Kalau ada 3 biji. 3 biji.
Kalau bukan merah ada 6 biji. Okey, sebab 4 campur 2, 6. Okey. So, kita cari P bukan merah adalah bilangan merah. Bilangan bukan merah ada 6 biji. Bukan merah 6 biji. Bahagi dengan semua guli ada 9. Sama dengan 2/3. Okey, yang pertama senang sahaja. Jika guli pertama dikeluarkan dan tidak dimasukkan kembali, seterusnya biji guli kedua dikeluarkan, cari kebarangkalian hanya satu guli merah dikeluarkan. Okey, saya tulis balik kat sini kat bawah ni. 4 putih, 2 merah, 3 merah, 2 biru. Okey. Saya gunakan gambar rajah pokok supaya senang nak faham. Cabutan pertama, cabutan kedua. Okey. Cabutan pertama, kita tak payah buat putih, merah, biru. Sebab sekarang kita cerita tentang guli merah dikeluarkan. Maksudnya kita buat merah dan bukan merah sahaja. Okey. So sekarang saya jadikan macam ni. Okey, saya buat macam ni. 2 biru tadi, kan? 2 biru, lepas tu satu lagi 3 merah. Okey, merah ada 3. Yang ini kita katakan 6 bukan merah. Ya, 4 campur 2, 6. 6 bukan merah. So, cabutan pertama merah dengan bukan merah. Jadi, dekat sini kita, sebab tak banyak sangat cabang, kita tulis kebarangkalian. Jadi, pada cabang merah, kita tulis kebarangkalian untuk dapat merah adalah 3/9 lah. Sebab semua guli pada cabutan pertama ada 9. Jadi, merah ada 3 biji, bahagi dengan 9. Semua guli ada 9. Jadi, 3/9. Jadi, kalau M prime bukan merah ada 6. 6 bahagi dengan 9 juga. Ya, nak kecilkan boleh, tak nak kecilkan pun boleh. Okey. 6/9. Okey, sekarang cabutan kedua pun pecah kepada 2 macam tu. Macam ni. Okey. Yang ini kena hati-hati ya. Dia tidak copy paste balik yang asal. Sebab tidak mengembalikan sebiji guli yang telah dicabut. Kalau kamu dah cabut merah yang pertama, okay, bila kamu dah cabut sini merah bukan merah, merah bukan merah. Okey. So kalau kita dah cabut merah, so untuk merah cabutan kedua kita akan kekurangan satu biji guli merah. Jadi tinggal 2/8 bukan 2/9. Kenapa 2? Selepas kita dah cabut sebiji guli merah dan tidak dikembalikan ke dalam kotak tersebut, maka guli merah tinggal 2 biji. Sebab tu jadi 2. Kenapa per 8? Kerana semua guli asalnya ada 9, tetapi bila tidak dikembalikan ke dalam kotak akan menjadi 8. Okey, itu sebabnya. Okey, and then seterusnya yang bukan merah tetap 6. Sebab kita cabut pada cabutan pertama guli merah. Jadi bukan merah tidak ada efek. Jadi 6/8. Tapi per 8 sebab telah diambil satu guli merah. Jadi total keseluruhan guli yang pada cabutan kedua hanya 8. Jadi 6/8. Jadi untuk yang seterusnya, bila kamu cabut bukan merah pada cabutan yang pertama, maka guli merah tetap ada 3/8 sebab total sekarang tinggal 8 biji. Dan untuk guli bukan merah, bila kamu dah cabut sebiji pada cabutan pertama bukan merah, jadi cabutan kedua tinggal 5 lah per 8. Okey, so kat sini kita tulis kesudahan. Sini M prime, M prime M, M prime M prime. Dia kata dalam soalan hanya satu guli merah dikeluarkan. Maksudnya kita ambil M yang ada satu saja, M prime ataupun M prime M. Maksudnya huruf M ini hanya ada satu. Ya, kalau yang ini
2 biji guli merah dicabut. Jadi bukannya. Jadi hanya ini saja. Jadi kita kirakan kat situ. Jadi pada cabang yang sama, pada ranting yang sama, kita darab. Ya, macam ni kan. MM. Maksudnya M 3/9. Tak apa, saya guna warna lain. Ada ruang? Tak ada ruang dah. Tak apa, saya guna warna biru. 3/9. Jadi ini ranting yang sama. Kita darabkan lah. Tambah, darab ya. 3/9 darab dengan 6/8. Ataupun, senang faham, kalau saya tulis X, maksudnya X darab X. Kalau saya tulis M darab M lah. M prime. Okey, pada ranting yang berbeza, kamu tambahkan dia. And then, M prime, yang ini, 6/9. Darabkan dengan M 3/8. And then, yang ini kamu tekan sahaja kalkulator. Kamu akan dapat 1/2 kebarangkalian dia. Okey. Okey, untuk nombor 12, ini soalan pilihan atur dan gabungan. Untuk soalan A, satu pasukan squash yang terdiri daripada 4 lelaki dan 4 perempuan hendak dibentuk. Jadi ini yang kamu nak pilih. Daripada 6 lelaki dan 7 perempuan. Cari bilangan pemilihan yang boleh dibuat jika 2 daripada 7 perempuan tersebut tidak boleh dipisahkan. Maksudnya, perempuan kita just nak pilih 4 sahaja daripada 7. Tetapi dalam 4 orang, ada 2 orang ni dia tak boleh dipisahkan. Ya, mereka hidup dan semati lah kot. Mereka tidak boleh dipisahkan 2 orang ni. Maksudnya pair ini mesti dikekalkan. Jadi macam mana nak buat? Ini ialah soalan gabungan ataupun combination gunakan C. Sebab dia tidak ada kedudukan. Jadi kita settlekan yang tidak ada syarat dahulu, iaitu lelaki. Kita settlekan siapa? Syarat ke dulu ke tak syarat? Kita settlekan yang ada syarat dahulu. Jadi bila kita nak settlekan syarat, syarat yang pertama adalah kita nak pilih 2 perempuan tidak boleh dipisahkan. Jadi perempuan ada berapa? Perempuan ada 7. Sekarang kita kena settlekan yang syarat dahulu. 2 perempuan tidak boleh dipisahkan. 2 perempuan tidak boleh dipisahkan. Ni. Jadi maksudnya 2 perempuan tidak boleh dipisahkan. Jadi maksudnya daripada 2 orang perempuan, pilih 2 yang perempuan tadi. Jadi daripada 2 orang perempuan, kita pilih 2 orang. Jadi maksudnya yang itu kita dah tolak tepi. Disebabkan tak cukup lagi, tak habis lagi, dan perempuan masih berbaki 2 orang tidak dipilih. Jadi asal perempuan ada 7 orang. Sekarang 2 dah tolak, tinggal 5. Daripada 5 orang, kita nak pilih lagi 2 orang perempuan. Sebab perempuan nak pilih 4 orang. Jadi baru cukup perempuan. Okey, perempuan dah settle, lelaki tak ada syarat. Jadi kamu darab sahaja. Lelaki ada 6, kita pilih 4. Jadi kamu tekan sahaja kalkulator, semua benda ni. Kamu akan dapat 225. Jadi yang ni dia agak, dia ada sedikit, bukan kata kebat. Yalah, bagi kita semua soalan susah tu kebat lah. Okey, jadi 2 markah kat situ ya. Jadi dia kena sedikit fikirkan di situ. Okey, seterusnya. 7 huruf yang nak dipilih daripada copyrightable untuk membentuk satu kunci. Password lah. Okey. Kita nak buat 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini vokal. Awal dan akhir vokal. Dan tengah-tengah ialah konsonan. Mana tengah-tengah? Ni tengah-tengah. Sebab 7 mesti ada tengah-tengah. Ni konsonan. Okey. Sekarang semua ada berapa? Semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semua ada 15 huruf. Vokal ada
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf vokal. Dan konsonan ada N, C, P, Y, R, G, H, T, B, L. Ada 10. Okey, so sekarang kita settlekan dahulu yang ada syarat. Okey, vokal dahulu. Vokal ada 5. So, 5, 4. Ini ialah pilih atur. Jadi, kena buat kotak. Bila password ialah pilih atur. Okey, settle lah untuk vokal. Konsonan ada berapa? Konsonan ada 10. Jadi, letak 10. Jadi, saya gunakan warna yang berlainan untuk menunjukkan step-step dia. 10. Okey, sekarang syarat dah habis. Kita isikan dengan selain daripadanya. Jadi, selain daripadanya adalah semua ada 15. Kamu telah guna 3 huruf. Jadi, tinggallah 12. Jadi, 12, 11, 10, 9. Okey? Itu cara mengisi dia. Jadi, yang ini kamu kena faham dahulu yang basic dahulu masa kita belajar. And then, baru kamu boleh buat. And then, yang ini kita darabkan sahaja. Jadi, kamu akan dapat jawapannya 2,376,000. Okey, jadi itulah password dia banyak. Okey. Jadi yang ni soalan yang seterusnya tu lebih senang sebenarnya. Lebih senang difaham. Soalan pilih atur tu lebih senang. Soalan B lebih senang daripada soalan A bagi saya. Soalan A tu kamu kena fikir sikit kenapa 2C2. Okey. Dalam satu permainan dart, kebarangkalian Ramesh mengenai tepat pada sasaran ialah P, diberi min dan sisi piawai masing-masing ialah min. Min adalah 18 dan sisian piawai adalah 3 darab punca 10/7. Okey, ini adalah tajuk taburan binomial. Katalah anda tak ingat taburan binomial ke apa. Sebenarnya kita gunakan rumus, iaitu ada 2 rumus dalam taburan binomial, iaitu min sama dengan NP sisihan piawai sama dengan punca NPQ. Yang ni kamu boleh tengok dalam rumus. Ada tak dalam rumus? Tengok balik dalam rumus. Rumus mana ya? Sebelah. Ni. Min dan sisian piawai NPQ. Okey, so kita page berapa tadi? Kita pergi terus lah. Page tadi. Okey, so sekarang kita selesaikan min. Min adalah NP. NP sama dengan 18. Ini persamaan nombor 1. Kemudian punca NPQ adalah sisian piawai sama dengan 3 set. Yang ini kena hati-hati ya. Salah tulis nanti takut jadi punca kuasa 3. Sebab sini punca kuasa 2, kena buat kurungan lah untuk supaya tidak terkeliru. Ini persamaan nombor 2. Okey, so sekarang kita fokus kat sini, cari apakah nilai P. Okey, so sekarang dah habis admath-nya, kita just buat persamaan serentak. Dan kalau kamu perasan di sini NP adalah 18, jadi kamu tukar yang ni jadi 18. Jadi punca 18 Q sama dengan 3 10/7. Okey, jadi kita selesaikan lah yang ni, cari Q. Okey, apa kita buat? Saya pindahkan punca kuasa 2. Jadi 18Q akan jadi 3 7 10 10/7. Ini kita kuasa 2. Jadi
kuasa dekat 3 dan dekat punca kuasa. Jadi 18Q akan dapat 3 kuasa 2 jadi 9. Yang square root tu akan hapus, tinggallah 10/7. Jadi dekat sini kamu boleh selesaikan sahaja 90/7 darab 18. Jadi kamu ambil saja kalkulator, dapatlah Q kat situ. Q kamu akan dapat 5/7. Dan kamu belajar kalau Q 5/7, so P campur Q sama dengan 1. So P sama dengan 1 tolak 5/7. Itu memang kamu belajar kebarangkalian ya. Jadi kamu akan dapat P sama dengan 2/7. Okey. Soalan hanya suruh cari apakah nilai P sahaja. Jadi bila kamu dapat P tu dah settle lah, tak payah cari N tu berapa. Kalau kamu nak cari N pun tidak ada markah. Okey. Jadi selesai ini dan seterusnya kamu tolong buatlah.